Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah Zul lagi. Dan hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran Faraid darjah 6. Kita akan berpindah kepada pelajaran yang ke-6, iaitu berkaitan tajuk berhimpun dua cara mempusakai. Kita akan bincangkan subtopik yang pertama hinggalah subtopik yang ketiga, iaitu berkaitan pengenalan, penyelesaian masalah dan juga gambar rajah waris yang mempusakai dengan dua cara. Baiklah, kamu boleh merujuk kitab Faraid masing-masing di halaman yang ke-25 hingga ke-28. Baiklah, jika semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Baiklah, kita mulakan dengan subtopik yang pertama, iaitu pengenalan. Di dalam sistem faraid, seseorang waris itu hanya boleh mempusakai harta si mati melalui dua cara sahaja. Dan tidak boleh seseorang waris itu mempusakai harta si mati dengan tiga cara. Ini kerana di dalam sistem faraid hanya ada dua cara mempusakai, iaitu secara fardu dan juga secara asabah. Berikut adalah beberapa contoh di mana seorang waris itu boleh mempusakai harta si mati dengan dua cara, iaitu ia akan mempusakai dengan cara fardu dan dalam masa yang sama ia juga akan mempusakai harta si mati secara asabah. Baiklah, contoh yang pertama ialah keadaan di mana apabila si mati tadi ada meninggalkan suami, yang mana suaminya itu juga adalah merupakan anak lelaki kepada bapa saudaranya sendiri. Ataupun dengan arti kata lain, mereka ini adalah pasangan yang bernikah dengan sepupu sendiri. Iaitu ataupun maksudnya apabila seseorang perempuan itu bernikah dengan anak lelaki bapa saudaranya dan sekiranya perempuan tadi ataupun isteri itu tadi meninggal dunia, maka suaminya itu yang juga merupakan sepupunya berhak mewarisi harta pusakanya melalui dua cara, iaitu secara fardu dan juga secara asabah. Baiklah, kita lihat di sini sebagai suami si mati, hubungan suami isteri tadi menyebabkan ia berhak mendapat hartanya secara fardu, dan manakala sebagai anak kepada bapa saudara si mati itu pula, ia berhak mendapat harta peninggalan si mati secara asabah. Jadi di sini kita lihat bagaimana keadaan apabila seorang mati ada meninggalkan suami, yang mana suaminya itu adalah merupakan anak kepada bapa saudaranya sendiri, maka berlakulah keadaan di mana seorang waris itu boleh mempusakai dengan dua cara, iaitu secara fardu atas hubungan suami isteri dan juga secara asabah atas hubungan anak kepada bapa saudara si mati. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh yang kedua di mana seorang waris itu mempusakai harta si mati dengan tiga cara, tetapi hanya dibenarkan mempusakainya melalui dua cara sahaja. Ia berlaku dalam keadaan di mana si mati ada meninggalkan suami, yang mana dalam masa yang sama, suaminya itu juga adalah merupakan anak kepada bapa saudaranya sendiri, iaitu mereka berkahwin sesama sepupu, dan dalam masa yang sama, ia juga adalah merupakan tuan yang memerdekakan hamba. Jadi di sini dalam keadaan ini kita lihat di mana si suami si mati ini tadi mempunyai tiga hubungan terhadap si mati. Pertama adalah hubungan sebagai suami, kedua adalah hubungan sebagai anak kepada bapa saudara si mati, dan ketiga adalah hubungan sebagai tuan yang memerdekakan hamba. Yang mana kita tahu bahawa ketiga-tiga hubungan ini melayakkan seseorang itu untuk mempusakai harta si mati. Jadi dalam keadaan begini kita lihat dahulu, sebagai hubungan suami kepada si mati, maka ia berhak mempusakai harta isteri itu secara fardu. Manakala hubungannya sebagai anak kepada bapa saudara si mati itu tadi ataupun anak kepada bapa saudara isteri itu tadi, maka ia berhak mendapat harta peninggalan si mati tadi secara asabah. Dan manakala hubungannya sebagai tuan yang memerdekakan hamba, akan terhalang daripada mempusakai harta isterinya ataupun mempusakai harta si mati oleh sebab hubungan anak bapa saudara tadi. Maka dalam keadaan begini, si suami tadi boleh mempusakai harta isterinya ataupun harta si mati tadi secara fardu atas hubungan suami, dan ia juga berhak mewarisi harta isterinya ataupun harta si mati tadi secara asabah sebagai hubungan anak kepada bapa saudara si mati,
Manakala hubungannya sebagai tuan yang memerdekakan hamba di sini akan terhalang daripada mempusakai harta kerana hubungan sebagai anak kepada bapa saudara si mati. Jadi anak kepada bapa saudara si mati ini hubungannya ialah lebih hampir kepada si mati akan menyebabkan hubungan sebagai tuan yang memerdekakan hamba terhalang daripada menerima harta pusaka peninggalan si mati. Di dalam keadaan situasi begini, pada asalnya waris tadi boleh mempusakai dengan 3 cara, tetapi hanya dibenarkan mempusakai melalui 2 cara sahaja, iaitu secara fardu atas hubungan suami dan secara asabah atas hubungan anak kepada bapa saudara si mati. Manakala hubungan sebagai tuan yang memerdekakan hamba yang asalnya boleh mendapat secara asabah terhalang oleh hubungan anak kepada bapa saudara si mati. Jadi di sini kita lihat bagaimana seorang waris itu yang asalnya boleh mempusakai dengan 3 cara tetapi hanya dibenarkan mempusakai melalui 2 cara sahaja. Baiklah, sekarang kita berpindah pula kepada subtopik yang kedua iaitu berkaitan penyelesaian masalah. Seorang waris boleh mempusakai harta si mati dengan 2 cara sekaligus iaitu secara fardu dan dalam masa yang sama juga akan mempusakai secara asabah apabila berlaku 3 masalah seperti berikut. Baiklah, kita lihat yang pertama ialah apabila si mati ada meninggalkan suami yang mana dalam masa yang sama suaminya itu juga adalah merupakan anak kepada bapa saudaranya sendiri. Jadi dalam masalah begini, si suami tadi akan mempusakai harta peninggalan isterinya tadi secara fardu dan juga secara asabah. Baiklah, yang kedua iaitu apabila isteri ataupun si mati tadi ada meninggalkan suami yang mana suaminya itu juga adalah merupakan tuan yang memerdekakan kepada si mati. Maka dalam keadaan begini juga si suami tadi boleh mempusakai harta peninggalan isteri itu secara fardu dan dalam masa yang sama juga ia akan mempusakai secara asabah. Dan yang ketiga ialah akan berlaku di mana waris tadi mendapat harta pusaka melalui 2 cara ialah apabila si mati tadi ada meninggalkan bapa ataupun datuk yang mana disertai bersama waris-waris di kalangan furuk waris perempuan sahaja, iaitu anak, cucu dan cicit daripada kalangan perempuan, yang mana waris-waris furuk perempuan ini tidak boleh menghabisi harta peninggalan si mati. Dalam keadaan ini, si bapa ataupun datuk kepada si mati tadi akan mempusakai hartanya secara fardu dan dalam masa yang sama juga ia akan mempusakai harta si mati secara asabah. Jadi lihat di sini baik murid, ada 3 masalah ini sahaja yang akan menyebabkan berlaku seorang waris itu boleh mendapat harta pusaka peninggalan si mati secara fardu dan dalam masa yang sama juga akan mendapat secara asabah. Jadi kita ulang iaitu apabila si mati meninggalkan suami yang mana suaminya itu juga adalah merupakan anak kepada bapa saudaranya sendiri. Dan yang kedua iaitu apabila si mati ada meninggalkan suami dan dalam masa yang sama suaminya itu juga adalah merupakan tuan yang memerdekakan kepada si mati. Dan dalam keadaan yang ketiga iaitu apabila si mati ada meninggalkan bapa ataupun datuk yang mana ketika itu disertai bersamanya adalah furuk waris perempuan sahaja. Tidak ada furuk waris lelaki. Maka dalam keadaan itu, si bapa ataupun datuk kepada si mati ini tadi juga akan mewarisi harta peninggalan si mati secara fardu dan juga secara asabah dalam masa yang sama. Seterusnya kita lihat contoh penyelesaian masalah yang pertama, di mana seorang mati ada meninggalkan warisnya iaitu ibu dan juga meninggalkan suami yang mana suaminya itu juga adalah merupakan anak kepada bapa saudara si mati. Jadi dalam keadaan begini kita lihat si mati ada meninggalkan waris fardunya iaitu ibu dan juga ada meninggalkan waris fardunya iaitu suami dan oleh kerana suaminya juga adalah merupakan anak kepada bapa saudaranya maka suaminya itu juga adalah merupakan waris asabah kepada si mati. Jadi mari kita lihat bagaimana pembahagian harta pusakanya. Baiklah, untuk yang pertama kita lihat ibu. Ibu adalah merupakan waris fardu yang akan mendapat sebanyak 1/3 bahagian. Manakala suami tadi atas hubungan suami dengan si mati juga akan mendapat hartanya secara fardu iaitu sebanyak 1/2.
Manakala dalam masa yang sama tadi, suami itu juga adalah merupakan anak kepada bapa saudara si mati yang melayakkan suami tadi juga mendapat bahagian hartanya secara asabah. Jadi kita lihat di sini bagaimana suami tadi mendapat dua bahagian harta sekaligus. Pertama, suami akan mendapat hartanya secara fardu iaitu 1/2 dan dalam masa yang sama si mati tadi juga akan mendapat bahagiannya secara asabah atas hubungan sebagai anak kepada bapa saudara si mati. Jadi dalam keadaan begini kita lihat ibu si mati mendapat bahagian fardu, suami juga mendapat bahagian fardu dan dalam masa yang sama suami juga akan mendapat bahagiannya secara asabah. Baiklah, untuk masalah ini kita akan gunakan asal masalah 6 di mana kita lihat 6 dibahagikan dengan 3 bersamaan 2 dan 2 didarabkan dengan 1. Maknanya ibu akan mendapat 2 bahagian harta si mati. Iaitu harta si mati akan dibahagikan kepada 6 bahagian. 2 bahagian adalah menjadi milik ibu. Manakala untuk suami pula untuk bahagian fardunya ialah 6 dibahagikan dengan 2 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1. Maka suami akan mendapat bahagian fardunya sebanyak 3 bahagian. Dan sekarang kita tambahkan 3 tambah 2 bersamaan 5 bermakna ada lebihan 1 bahagian. Maka yang lebihan 1 bahagian ini adalah bahagian asabah kepada suami selaku anak kepada bapa saudara si mati. Jadi suami akan mendapat tambahan 1 bahagian lagi iaitu secara asabah. Maka keseluruhannya si suami tadi akan mendapat 4 bahagian. Iaitu 3 bahagian daripada bahagian fardunya dan 1 bahagian lagi adalah daripada bahagian asabah iaitu baki setelah harta diberikan kepada ibu dan juga kepada bahagian fardu suami. Maka kita lihat sah masalah iaitu jumlahnya 6. Jadi inilah di antara salah satu contoh bagaimana seorang waris itu boleh mendapat 2 bahagian harta sekaligus. Iaitu si suami tadi mendapat bahagian fardunya dan dalam masa yang sama dia juga mendapat bahagian secara asabah kerana suami itu tadi juga adalah merupakan anak kepada bapa saudara si mati. Baiklah, sekarang kita berpindah pula kepada masalah yang kedua yang mana seorang mati ada meninggalkan ibu dan juga suami yang mana dalam masa yang sama suaminya itu juga adalah sebagai tuan yang memerdekakan. Jadi kita lihat di sini keadaan di mana seorang mati ada meninggalkan waris fardunya iaitu ibu dan juga meninggalkan waris fardu iaitu suami dan dalam masa yang sama suaminya itu juga adalah sebagai tuan yang memerdekakan. Jadi sebagai tuan yang memerdekakan, suami tadi adalah layak juga mendapat bahagiannya secara asabah. Mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Baiklah, kita lihat waris yang pertama iaitu ibu yang mana dalam masalah ini kita mesti dahulukan bahagi kepada bahagian fardu. Jadi ibu kepada si mati tadi adalah merupakan waris fardu yang akan mendapat bahagiannya sebanyak 1/3. Manakala suami tadi juga adalah merupakan waris fardu yang akan mendapat bahagiannya sebanyak 1/2. Dan oleh kerana si suami itu tadi juga adalah merupakan sebagai tuan yang memerdekakan, maka dalam masa yang sama, si suami itu tadi juga adalah layak mendapat harta pusaka peninggalan si mati tadi secara asabah. Jadi kita lihat di sini keadaan di mana suami juga mendapat bahagian harta pusakanya melalui 2 cara. Pertama, dia juga mendapat bahagiannya secara fardu dan juga ia mendapat bahagiannya secara asabah atas hubungan tuan yang memerdekakan. Di dalam keadaan begini, kita akan menggunakan asal masalah 6, di mana 6 ataupun maksudnya ialah harta peninggalan si mati itu kita bahagikan kepada 6 bahagian. Iaitu untuk ibu kita bahagikan 6 bahagi 3 adalah 2 dan 2 didarabkan 1 adalah 2 bahagian. Jadi untuk ibu ia akan mendapat 2 bahagian daripada 6 bahagian harta si mati. Kemudian untuk suami bagi bahagian fardunya iaitu 6 dibahagikan dengan 2 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1 iaitu 3. Jadi untuk suami bahagian fardunya adalah sebanyak 3 bahagian. Manakala kita lihat di sini untuk bahagian asabah iaitu baki yang tinggal iaitu kita cuba semak 3 tambah 2 iaitu 5 bermakna ada baki tinggal 1. Jadi baki 1 ini adalah bahagian juga untuk suami atas hubungan sebagai tuan yang memerdekakan. Jadi untuk suami dia mendapat tambahan 1 bahagian lagi, maka jumlahnya adalah 4 bahagian yang diperolehi oleh suami.
Maka kita buat sah masalah, maka masalah yang tepat adalah 6 bahagian. Jadi di sini kita lihat keadaan di mana suami tadi akan mendapat bahagiannya secara fardu dan dalam masa yang sama juga akan mendapat bahagiannya secara asabah kerana suaminya juga adalah merupakan tuan yang memerdekakan. Jadi inilah dia contoh kedua, bagaimana penyelesaian masalah seorang waris boleh mendapat bahagian harta pusaka melalui dua cara sekaligus. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula bagaimana cara penyelesaian bagi contoh masalah yang ketiga, iaitu di mana seorang mati ada meninggalkan warisnya iaitu bapa dan dengan disertai bersama bapa itu adalah furuk waris perempuan sahaja. Furuk waris perempuan ni maksudnya ialah waris seperti anak perempuan si mati, cucu perempuan daripada anak lelaki si mati hingga ke bawah. Itu maksud furuk waris perempuan. Jadi kita lihat di sini, furuk waris perempuan adalah waris-waris yang tidak boleh menghabisi harta si mati. Jadi dalam masa yang sama, bapa si mati ini selaku waris fardu, ia juga akan menjadi waris asabah kepada si mati. Baik, mari kita lihat contoh penyelesaian masalahnya. Baik, kita lihat contoh yang pertama ialah si mati ada meninggalkan warisnya iaitu ibu, iaitu waris fardu. Kemudian waris fardu ini akan mendapat 1/6. Kenapa pula ibu mendapat 1/6 bukan 1/3? Ini kerana si mati ada meninggalkan anak. Maka apabila si mati ada meninggalkan anak, maka bahagian ibu akan dikurangkan daripada 1/3 kepada 1/6. Maka seorang anak perempuan ini tadi juga adalah merupakan waris fardu, iaitu akan mendapat bahagian 1/2. Jadi lihat di sini murid-murid, anak perempuan si mati hanya boleh mewarisi sebanyak 1/2 sahaja. Iaitu seorang anak perempuan hanya akan boleh mewarisi bahagian harta sebanyak 1/2. Jadi di sini kita lihat tiada lagi yang boleh menghabisi harta. Dan kita lihat pula bapa kepada si mati. Dan bapa ini juga adalah merupakan waris fardu yang akan mendapat 1/6 kerana ada anak perempuan si mati. Dan dalam masa yang sama, bapa si mati juga akan mendapat bahagiannya secara asabah, iaitu mengambil baki daripada harta yang tinggal setelah diberikan kepada waris-waris fardu. Jadi perhatikan murid-murid di sini, bapa akan mendapat bahagian hartanya secara dua cara, iaitu secara fardu dan juga secara asabah. Baiklah, untuk penyelesaian masalah ini kita akan menggunakan usul masalah 6, ataupun maksudnya ialah bahagian harta dibagi kepada 6 bahagian. Baik, untuk ibu kita lihat 6 dibahagi 6 iaitu 1 dan 1 didarabkan dengan 1 iaitu 1. Maka untuk ibu ia akan mendapat 1 bahagian. Manakala untuk anak perempuan pula kita lihat 6 dibahagikan dengan 2 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1 iaitu 3. Maka untuk anak perempuan si mati dia akan mendapat 3 bahagian daripada 6 bahagian harta. Dan kita lihat di sini untuk bahagian bapa secara fardu iaitu 6 dibahagi 6 iaitu 1 dan juga didarabkan dengan 1 iaitu 1. Maka untuk bahagian fardu bapa ia akan mendapat bahagian 1. Dan kita lihat ada baki 1, maka baki ini adalah secara asabah untuk bapa, iaitu bapa akan mendapat tambahan 1 lagi bahagian bersamaan 2. Iaitu 1 bahagian adalah bahagian fardu dan 1 lagi adalah bahagian secara asabah. Iaitu lebihan daripada bahagian-bahagian yang telah diberikan kepada waris fardu. 3 tambah 1 iaitu 4, 4 tambah 1 iaitu 5, maka 6 tolak 5, maka berbaki 1 iaitu asabah. Jadi untuk bapa dia akan mendapat 2 bahagian. 1 bahagian fardu dan 1 lagi adalah bahagian daripada asabah. Kita lihat sah masalah, maka masalah adalah 6 sama seperti ini. Masalah 6. Maka di sini kita lihat murid-murid di mana seorang waris boleh mendapat bahagiannya secara 2 sekaligus, iaitu secara fardu dan secara asabah. Apabila berlaku keadaan si mati tadi ada meninggalkan warisnya iaitu bapa dan disertai bersamanya furuk waris perempuan sahaja. Jadi inilah dia keadaan di mana seorang waris tadi boleh mempusakai dengan 2 cara. Baiklah murid-murid semua, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, mari kita lihat gambar rajah waris yang mempusakai dengan 2 cara.
Baiklah, bagaimana kita lihat seorang waris yang mempusakai dengan dua cara, iaitu yang pertama ialah suami kepada si mati yang juga dalam masa yang sama ia adalah sebagai anak kepada bapa saudara si mati. Baiklah, yang kedua kita lihat ialah suami kepada si mati yang mana ia juga adalah sebagai tuan yang memerdekakan. Dan yang ketiga ialah bapa dan juga datuk si mati yang mana disertai bersama-samanya adalah furuk waris perempuan sahaja. Jadi sebagai kesimpulan, inilah 3 masalah ataupun 3 waris yang mana mereka boleh mempusakai harta peninggalan si mati dengan 2 cara sekaligus. Baiklah murid-murid, selesailah pelajaran kita hari ini dan Ustazah harap ataupun Ustazah doakan semua boleh memahaminya dengan baik. Dan sekiranya belum cukup jelas, murid-murid boleh mengulang-ulang untuk menonton video ini dan mudah-mudahan Ustazah doakan semua diberi kefahaman agama oleh Allah Ta'ala. Dengan itu, sekian dahulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.